Aku melihat saudaraku ini sangat tenat di dalam lumpur kejahilan. Aku melihat saudaraku melompat-lompat di dalam kegelapan bersama wanita dan irama yang melalaikan. Ketahuilah, melompat-lompat dalam kegelapan tidak meninggikan kedudukan saudara, tetapi sujud pembebasan dalam kegelapan malamlah yang akan meninggikan dan memuliakan saudara. Saya berpandangan masalah utama yang menimpa pelajar universiti kita pada hari ini yang paling utamanya adalah mereka kehilangan nilai dan hala tuju yang jelas. Kenapa mereka masuk dan belajar ke dalam universiti, dan yang paling utama sekali, kenapa mereka hidup di atas muka bumi ini. Jadi ketiadaan hala tuju yang jelas ini menyebabkan mereka seolah-olah tidak ada gambaran yang besar terhadap apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai seorang pelajar secara khususnya dan juga sebagai seorang manusia secara umumnya. Kami di Pertubuhan Muslim Proaktif pernah melakukan survei ringkas serta tinjauan terhadap sebahagian pelajar-pelajar IPT kita di beberapa tempat di dalam Malaysia, terutama dalam soal kenapa mereka masuk ke universiti pilihan mereka dan kenapa mereka belajar dalam kos pilihan mereka. Jadi maklum balas yang kami terima adalah kebanyakan jawapan yang diberikan oleh pelajar-pelajar kita adalah satu jawapan yang kita boleh katakan satu kitaran yang bersambung daripada generasi ke generasi yang seterusnya. Negara kita umumnya dan juga agama kita Islam secara khususnya bakal berhadapan dengan satu masalah yang besar sekiranya generasi pelajar yang ada pada hari ini tidak dibina dengan baik, tidak diselamatkan dengan nilai-nilai Islam yang akan memandu kehidupan mereka. Mereka ini sebaik sahaja tamat alam universiti, mereka akan masuk ke dalam masyarakat dan akan menjadi individu-individu penting dalam masyarakat. Sebahagiannya akan menjadi pemimpin masyarakat, sebahagiannya mungkin akan terjun ke dalam politik dan menjadi pemimpin negara. Tanpa hala tuju yang jelas, tanpa pengetahuan mereka terhadap tujuan kenapa mereka dicipta oleh Allah di atas muka bumi, tanpa nilai-nilai Islam yang telah disemai dalam diri mereka, mereka akan menjadi pemimpin yang akan memimpin golongan di bawah mereka dengan kitaran yang sama yang pernah mereka lalui sebelumnya. Sebagai contoh, bagi pelajar lelaki yang satu hari nanti bakal bergelar ketua keluarga, mereka akan mendidik anak mereka untuk memiliki cara berfikir dan pemikiran yang sama dengan apa yang telah mereka ada semasa di alam universiti. Maka kitaran ini perlu dihapuskan. Tarbiyah. Saya memetik kata-kata Imam Malik rahimahullah, la yuslihu akhir hazihil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak ada yang boleh mengubah keadaan umat pada akhir zaman ini melainkan apa yang mengubah generasi awal dahulu. Bila kita perhatikan dan melakukan kajian, kita akan dapati bahawa keadaan yang melanda umat Islam zaman sekarang tidak ada jauh bezanya dengan apa yang pernah berlaku ketika awal Rasulullah SAW diutuskan di Mekah suatu ketika dahulu. Keadaan yang berupa gejala sosial seperti perzinaan, persundalan, percampuran antara lelaki dan perempuan, hiburan yang melampau. Masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa Rasulullah SAW pernah 2 kali ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika baginda hendak menuju ke tempat pesta hiburan dan nyanyian, konsert-konsert maksiat, pesta-pesta keramaian, seperti mana yang menjadi kegilaan remaja dan pelajar universiti kita pada hari ini. Suatu ketika dahulu di zaman jahiliah pun pernah menjadi obsesi kepada masyarakat tersebut. Jadi bagaimana Rasulullah mengubah masyarakat yang gemar kepada hiburan, gemar kepada arak, gemar kepada nyanyian,
untuk menjadi generasi yang terbaik dalam sejarah umat Islam, maka step itulah yang perlu kita contohi, langkah itulah yang perlu kita turuti supaya kita dapat mengembalikan semula umat Islam ini ke landasan yang sepatutnya. Maka saranan saya adalah tarbiyah.